Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everybody. Hari ni kita masuk chapter 9, capital budgeting. Okay, kita nak membuat anggaran pembelanjaan modal kan? Capital budget kan? Capital budget untuk apa? Nak budget kita punya modal untuk apa? Untuk projek yang diberikan. Okay, jadi dalam chapter ni kita akan menggunakan beberapa teknik yang sama juga seperti chapter sebelum ni, iaitu net present value ada di sini. Yang barunya ni internal rate of return ni pun kita guna juga seperti dalam time value of money dan payback period saja yang ada lain. So kita akan diberikan dua projek dan kita nak buat analisis mana projek yang patut kita buat, di mana projek yang lebih menguntungkan, ataupun kalau kita ada bajet yang besar kita boleh buat kedua-dua projek lah. Alright. Okay, kita tengok first one. Okay, the concept of capital budgeting untuk buat investment decision. So kita nak buat apa? Keputusan kewangan dalam fixed asset lah untuk projek yang baru. Okay. Jadi kita kena buat pengiraan mengenai future cash flow. Jadi kita nak tengoklah future cash flow ni, duit akan masuk pada bulan 1 Januari 2021, lepas tu bulan Februari 2021, tengok tahun hadapan kan. Jadi kita tengok cash flow dia, anggaran dia masuk berapa banyak, adakah ianya compensate kita punya pembelanjaan modal. So kita punya capital budgeting tadilah. Alright. Then we need to evaluate the investment. So adakah ia adalah menguntungkan, tidak menguntungkan, cepat pulangan atau lambat pulangan. Dari sini kita boleh buat keputusan lah, accept or reject the investment. Alright. Jenis-jenis capital project. So kita ada replacement project, nak menggantikan, expansion membesarkan, new projek baru, dan projek yang diwajibkan oleh undang-undang. Ini adalah apa jenis-jenisnya, seperti nak buat longkang, nak buat pembaritan. Okey. Di sini ada jenis-jenis dia. So banyak masanya kita tak tengok sangat lah yang ini, not yet lah. Mungkin semester hadapan lah dalam FIN 320. So this one, form of capital project, independent project. Jika anda adalah diberikan dua projek, kemudian kedua-dua projeknya menguntungkan, jadi anda perlu memilih kedua-duanya lah, sebabnya independen. Maksudnya anda boleh membuat dua-dua projek tanpa memerlukan satu keputusan memilih yang terbaik. Anda boleh pilih keduanya, sebab apa? Mungkin anda ada lebih truck, lebih excavator, anda ada jentolak dan sebagainya. Anda boleh buat keputusan untuk dua-dua projek diterima, tak ada masalah. Tapi mutual eksklusif. So this one kena pilih yang terbaik. So kalau dua-duanya untung, mana yang lebih untung? Ataupun salah satu rugi, kita kena ambil yang untung sajalah. This one mutual exclusive. So we have to choose one between two project. Okay. So this one mutual exclusive, dia akan beritahulah dalam soalan test ataupun dalam soalan SMU, dia akan diberitahu sama projek itu adalah independent ataupun mutual exclusive. So kalau independent, you boleh pilih kedua-duanya. Tapi kalau satu rugi, you kena pilih satu jugalah. Tapi kalau kedua-duanya untung, pilih dua-dua. This one mutually exclusive, you kena pilih salah satu yang terbaik walaupun dua-duanya untung. Kalau salah satu saja untung, tetap kena pilih satu saja. Okay. Kita ada dua capital budgeting teknik. Teknik kita dua kategori. Satu menggunakan non-discounted cash flow. Apabila disebut non-discounted, maksudnya tidak menggunakan time value of money lah. Anda tidak menggunakan table-table yang anda belajar dalam appendix chapter sebelum ini. Dan di sini discounted cash flow, anda menggunakan table-table itu tersebutlah. So ada tiga sahaja teknik yang kita akan belajar, iaitu yang pertama payback period. Average rate of return ni kita tak pakai lah. Kita banyak pakai payback period. Dan kita juga menggunakan discounted ni, kita guna net present value dan internal rate of return. Okay, di sini semua saya dah berikan nota juga pada anda dalam nota di Bankers. This one capital budgeting. So kita ada basically kita ada 1, 2, formula for each technique. So payback period ada 2. Untuk net present value pun ada 2. Dan internal rate of return pun ada 2. Okay, kita tengok satu persatu lah. Alright. So usually kita akan diberikan dua projek. Ini projek ni diberikan macam mana? Okay, projek ni diberikan dalam bentuk nama masing-masing dan tahun.
So projek A dia bagi biasanya like this lah. Dia bagi equal cash flow, sama je tiap-tiap tahun yang dijangkakan dapat untung ni kan, dapat cash flow yang sama. Projek B pula diberikan cash flow yang berlainan. Maksudnya cash flow dia uneven, tidak sama rata. Dia mungkin berada di A ataupun berada di B lah, di mana-mana soalan lah. Jadi dia untuk anda mengira this one menggunakan teknik-teknik yang berbeza. Okey, katakan ini adalah soalan anda. Okey. Yang pertama kita nak kira payback period, jangkaan pulangan, tempoh pulangan. Okey. Tempoh pulangan ni maksudnya berapa lama anda mendapat modal anda balik. Kita tengok teknik ataupun formula yang pertama, senang saja. Jika untuk projek A tadi anda tengok kan sama je kan, 30,000, 30,000, 30,000. So kalau 3 tahun dah dapat 90,000, modal kita adalah 100. Jadi mungkin 3 tahun lebih saja kita akan dapat cover 100,000 ni balik. Jadi kalau kita tengok dalam formula dia, kita punya modal IO 100,000. Tadi tulis negatif kan? Sebab negatif sebab dia keluar. So kalau kita nak formula balik, tak payahlah letak negatif. So 100,000 bahagi 30,000 tiap-tiap tahun. Jadi kita dapatlah 3.3 tahun. 3.33 tahun bersama dengan 3 tahun 4 bulan, kita akan dapat balik modal kita 100,000. Itu senanglah untuk payback period untuk projek yang dapat equal cash flow ataupun even cash flow. Macam ni A. Untuk B, sedikit complicated untuk mendapat equal cash flow. Iaitu kita terpaksa menggunakan formula yang panjang. This one lah. Saya ada berikan nota. So, ini year dot tolak 1 tambah kita punya initial outlay, total cumulative core cash flow before year dot dan bahagi bawah ni cash flow in year dot. Ini memerlukan teknik yang lebih mendalam. So kalau kita tengok dalam form nota, saya ada diberikan kepada anda lah. This one uneven cash flow untuk payback period. Untuk mendapatkan berapa tahun pulangan kita untuk yang tidak sekata dia punya cash flow. Alright. Yang ini kita dapat 3 tahun 9 bulan. So kalau berbanding dengan projek A tadi kita dapat 3 tahun 4 bulan, yang ini kita dapat 3 tahun 9 bulan. Lagi cepatlah kalau kita gunakan projek A, dapat pulangan lebih cepat. So projek A lebih baiklah dari segi payback period. Okey. Dan kita tengok pula dari perspektif kalau dalam soalan kata ini adalah independent project. Jika projek ni dikatakan kena disiapkan dalam masa bawah 5 tahun. So dua-dua projek siap di bawah 5 tahun. Jadi kita boleh set both projek lah. Tapi kalau muncul eksklusif, kita pilih yang A sebab A lagi cepat siap. Alright, itu cara nak buat keputusan untuk payback period. So untuk net present value, net present value ni nak menilai berapakah nilai semasa projek tersebut berdasarkan future cash flow. So formula dia senang saja. Present value of cash flow tolak modal IO. Okey. So keputusannya jika positif ataupun above zero, kita accept. Kalau negatif rugilah, reject. Okey, macam mana nak buat dalam formula ini? Ini ada advantage and disadvantage, you can read. Dan kita nak buat macam mana jika cost of capital atau interest lah adalah 10%. Okey. So tengok net present value untuk projek A. So annuity of cash flow, gunakan table PVIFA, present value saja kita tak guna future di sini guna present value saja. So this one ada annuity lah sebab tiap tahun dapat 30,000 kan, gunalah annuity sebab dia adalah pembayaran berkala kan, 30,000. Dan tengok table, tolak balik modal, so kita dapat 13,000. This one is positive figure. So means that ini adalah untung. So kita tengok pula projek B. Projek B panjang sikit. Kita guna present value interest factor saja. Tak ada annuity sebab tiap tahun kita punya cash flow berbeza. 20,000, 30,000, lepas tu 40, 40, lepas tu 50,000. Uneven cash flow kan. Jadi kita harus menggunakan formula yang beginilah. Setiap table adalah menggunakan present value interest factor saja. Tak ada annuity So kalau untuk tahun pertama kita ambil 10. This one is kita punya interest I dan N kita tahun pertama. Ini I 10% juga tapi tahun kedua. Dan ini I tahun ketiga dan 4 dan 5. Dan jangan lupa tolak modal seperti dalam soalan tadi, dia punya initial outlay ataupun modal dia adalah 120,000. So
Apabila dah tolak 120,000, kita pun dapatlah jawapan dia 11,000. Ianya juga menguntungkan. Dua-dua projek untung. Tapi kalau kita keputusan dan kata ini adalah independent project, kita boleh terima kedua-duanya sebab dua-duanya adalah menguntungkan. Tetapi kalau kita terpaksa pilih mencuba eksklusif, we choose A because higher net present value. 13,000 lebih banyak daripada 11,000. Alright, itu dia punya net present value. Yang ketiga kita punya teknik adalah internal rate of return. This one adalah kita nak tengok berapa kadar pulangan dalaman. Okey, kalau kita peminjam dengan bank, kadar pinjaman kan ataupun cost of capital. Tetapi kalau dari segi pulangan, pulangan dalaman ni macam mana? Macam kalau kita adalah kita satu company, kita buat bisnes, kita memberi pulangan sebanyak 7%, 8%, tiap-tiap tahun kan. Itulah kita nak cari kadar pulangan untuk projek saja. Mungkin berapa tahun lah. Okey, yang ini biasanya kita akan gunakan untuk yang even cash flow saja. Yang uneven tu tak ada masuk dalam syllabus lah. Tapi saya bagi juga nota. Okey, is the discount rate ataupun return rate. Berapakah pulangan anda kan letak setiap investment dalam bentuk rate. Jika pulangan macam ASB ada pulangan 6%, 7%, 8%. Kan? Dalam projek kita berapakah pulangan kita? Jadi keputusan kita IRR, this one lah, internal rate of return, sepatutnya lagi banyak daripada interest daripada kita pinjam dari bank ataupun cost of capital. So interest mesti lebih rendah ataupun kita punya pulangan dalam bentuk kadar lebih tinggi daripada cost of capital, kita terimalah projek tersebut. Kalau kedua-duanya adalah lebih tinggi daripada internal rate of return, lebih tinggi daripada dia punya cost of capital, iaitu kita punya interest pinjam dengan bank, jadi pulangan kita lebih tinggi, jadi kita terimalah projek kedua-duanya. Tapi kalau kita kena pilih salah satu, pilih yang tertinggi. Tapi biasa soalan ini kita hanya kira untuk ini anda boleh baca dia punya advantage disadvantage. Kita terpaksa kira untuk yang annuity sahaja, which project A sahaja, yang 30,000 tiap-tiap tahun. So gunakan formula yang sama juga, present value of cash flow tolak IO, tetapi NPV itu anda kosongkan. So net present value itu kosongkan. So anda bawa IO di hadapan dan masukkan annuity of cash flow. So 100,000 letak sinilah modal dia sama dengan 30,000 PBIFA. Dan di sini PBIFA IRR ni kita tak tahu berapa kita punya kadar pulangan. Kita tak boleh tengok table lah sebab dia tak ada. IRR ni satu tanda soal ataupun X kita kena cari. Dan N kita adalah 5. Kita tahulah sebab kita punya projek tadi 5 tahun. Yang tak tahu berapa kadar pulangan dia. Tapi kita tahu dia punya cost of capital adalah 10% kan. So dari kita tengok dalam table PBIFA tahun ke-5, 3.333 ni berada di mana? So the factor of 3.33 is between 15 and 60% of the table PBIFA. So bila tengok dalam table PBIFA ni, kenalah buat interpolation. Alright. So kalau kita buat interpolation, this one lah. Okay. Kalau anda masih ingat lagi cara nak buat interpolation, seperti yang kita belajar dalam chapter lepas kan. So kita apabila masukkan dalam table, kita boleh tolak A bagi B, tolak upper, tolak lower. So dapat 15.24%. So dia punya pulangan, kadar pulangan dalaman dia dalam bentuk rate kan adalah 15.24%. Tapi dia punya cost of capital tadi adalah 10%. Ada tak dia cakap mana tadi? Dia check balik. This one, cost of capital adalah 10%. 15% kita punya untung ataupun kita punya rate of return. Kita punya cost dalam bentuk rate ataupun interest adalah 10%. So we are higher, so we should accept the project. Okay, itu that one is for internal rate of return yang even cash flow. Yang untuk uneven cash flow anda boleh baca this one tak masuk dalam syllabus lah, uneven cash flow. So this one is very difficult lah, tapi anda boleh baca, nota pun saya bagi. Tapi tak ada dalam syllabus. Dia kena ada try and error lah, masuk je berapa persen, try masuk berapa persen, dan kita try mendapatkan dia punya within. So this one dia buat try and error saja, dan dia buat interpolation juga, akhirnya dapat 13.19. But to try 12% and 14% ni adalah satu yang
memerlukan kepakaran jugalah. But then it's not in your syllabus. Okay, bila kita buat summary, the project, kita tengok project A dengan project B ya. Project A dari segi payback period lebih cepat. Project B lambat sikit. So kita tengok project A. Dari segi net present value lebih tinggi ulangan daripada project B, so pilih project A. Dan internal rate of return, biasanya kita tak tengok yang inilah, kita tengok yang majority kan, A dengan A ni. So dapat project A juga. So project B kita tak ada dalam syllabus, kita tak kira sebab dia uneven. Kena main tembak. So biasanya dalam semua sekali ni anda perlu memilih yang kriteria utama, this one, NPV. Tengok NPV dahululah untuk memilih projek. Melainkan dalam soalan dia ada kata yang mana yang lebih baik dari segi payback period. Tapi majority kena tengok NPV lah. So NPV adalah the main criteria, sama ada untung atau tidak, ataupun mana yang lebih untung jika menculik eksklusif. Okay, itu saja. Jangan lupa tengok nota. So nota ni telah diberikan. Anda kena hafal at least 5 formula. So this one, payback period dalam bentuk annuity and uneven cash flow, net present value annuity dan net present value yang uneven cash flow. Dan internal rate of return anda kena pandai interpolation. Okay, gunakan IO sama dengan annuity, cash flow, PBIFA, I dengan N. I itu adalah IRR ya. Alright, kita nak cari I. Sebab mana nak cari I atau nak cari N, biasanya kena buat interpolation. So dalam IRR kita nak cari I. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.